today saya akan sambung dengan awak untuk chapter 5. So chapter 5 is about the production and the cost theory. So for this chapter, in terms of the formula, in terms of the concept, we're still going to use it for the next chapter, especially in terms of the market structures. Since you already know, we have a few market structures. So for each of the terms will be still used for the next chapter. Okay, and then first thing first, this is in terms of the production. So what is production? So production means the process of using the factors of the production to produce a goods and services. Whereas the production also can be mean as a transformation of the inputs and also the outputs. So for these terms, what is the input, what is the output? So the output selalunya adalah benda-benda yang kadang-kadang kita akan input adalah benda yang kita takrifkan sebagai raw materials ataupun bahan-bahan mentah ataupun segala resources yang diguna pakai sebelum kita menghasilkan kita punya finishing goods, or the finishing goods will be the output lah. Okay, and then whereas the outputs adalah hasil terakhir produk yang akan dijual kepada pengguna, iaitu benda-benda yang telah pun siap. Okay, so that's why in terms of the input here, kalau tengok the next definition, the terms input refer to those things that a firms buy for use in production, such as land, labor, capital and also the entrepreneur. So semua ini adalah factors of the production, faktor-faktor pengeluaran kita. And then the output refers to what we get at the end of the production, or refers to the finished goods. So selalunya ini adalah benda yang akan diterima oleh pengguna lah, end users. Okay, and then this is in term of the few classifications. So daripada chapter 1 saya ada maklumkan pada awak in term of the factor production daripada zaman dulu sampailah sekarang, ini adalah 4 elemen utama. So the first adalah berkaitan dengan land, and then labor, capital and also the entrepreneur. So what is the land? Land is not a man-made, including all natural resources, a starting point of all the production. For example, here is water, minerals and also air, udara. So secara kasar, secara mudahnya, land adalah satu bentuk resources, factor production yang tidak boleh dihasilkan semula. Means that lebih kepada natural resources lah. Contohnya dekat sini air, okay, ataupun minerals yang digunakan, ataupun udara. You tak boleh dah nak create another udara lagi yang sedia ada diguna pakai. Sebab tu dikatakan untuk land ianya adalah benda yang bukan man-made, tidak dibuat oleh manusia, tapi secara semula jadi. Whereas in term of the labor, kita ada dua konsep. Satu dari segi physical or the mental. Physical lebih kepada tenaga kerja yang melibatkan penggunaan fizikal lah. Contohnya kalau awak tengok tenaga buruh, ataupun kalau awak tengok dari segi pekerja-pekerja yang menggunakan tenaga ni, lagi sekali lagi satu contoh mungkinlah dari segi pemandu taksi. So dia menggunakan dia punya fizikal. And then another thing is in term of the mental. Mental adalah menggunakan dia punya selain daripada fizikal lah. Contohnya macam dengan teachers, lawyers, accountant. So itu menggunakan mental berbanding dengan fizikal dia. And then selalunya benda yang dilakukan di bawah labor ini oleh manusia, selalunya ianya adalah melibatkan monetary value. Dia akan dibayar, sama ada dibayar secara upah ataupun secara gaji. And then next is in term of the capital. So capital is a part of man-made wealth which is used to further the produce of the wealth. Contohnya dekat sini adalah machine, factory, buildings and also the trucks. And then the last is the so the next is in term of the entrepreneurs. So entrepreneurs here is the person that combine all the three factors of the production and also bears the risk. So
So yes, if you tengok, entrepreneurs adalah orang yang menggunakan ketiga-tiga resources yang berada di atas tadi. For example, inside the land, dialah yang akan pakai semua resources menjadi yang ada untuk hasilkan dia punya produk, pengeluaran. Labor, dialah juga yang akan memberi peluang-peluang pekerjaan dan mengambil pekerja-pekerja ni untuk bekerja. Dan capital adalah melibatkan balik kepada mesin-mesin ataupun teknologi yang diguna pakai oleh usahawan ini sendiri untuk mengeluarkan dia punya production dalam dia punya firm. Okey, kita berbalik-balik kepada konsep kepada kita punya equation tadi. Sebab saya ada mention kat awak, the equation is the quantity is equal to the function of the K, L, M dan E. So yang function untuk sesuatu pengeluaran adalah melibatkan daripada factors of the production, di mana bila berlakunya peningkatan terhadap salah satu of the four factors here, for example in term of the labor, okay, pengambilan pekerja di sini, so dia akan memberi impak juga kepada peningkatan of the output. So that's why this is the kaitan di antara the quantity of the output dan juga input, di mana berlakunya peningkatan of the input secara automatically turut akan meningkatkan juga bilangan pengeluaran ataupun output sesuatu barangan lah. Okay, so next is in term of the concept of the cost. So for the concept of the cost, so first is what is actually the cost. Cost adalah melibatkan segala perbelanjaan, okay, segala perbelanjaan yang terlibat di dalam oleh pengeluar itu di dalam menghasilkan sesuatu kuantiti pengeluaran. Okay, so it is an expenses incurred by the producer in producing particular quantity of the output. So which means that untuk setiap pengeluaran yang terlibat akan melibatkan beberapa cost. Okay, and then kalau awak still ingat untuk chapter 1 hari itu kita ada discuss regarding the opportunity cost, cost lepas ataupun kadang-kadang kita panggil sebagai FRCON. Okay, please recall back what is the opportunity cost. So by ta'rifan here, it is the cost of the something that is you willing to give up to get it. So maksudnya you are willing to give up for another cost in term of obtaining another benefit. Okay, so the firm's cost of the production includes all the opportunity cost to make it outputs of the goods and services. So for the cost, kita akan bahagikan kepada dua. Satu adalah explicit cost dan lagi satu adalah implicit cost. Implicit cost ataupun opportunity cost benda yang sama. First is in term of the explicit cost. Explicit cost adalah cost-cost yang terlibat secara langsung. So ini adalah input cost that require an outlay of the money by the firms. So selalunya ianya adalah benda yang memberi impak terhadap pengeluaran lah. So dia memang berlaku secara direct. Contohnya untuk menghasilkan makanan, contohnya untuk menghasilkan makanan, you adalah usahawan menghasilkan makanan. Salah satu kos yang terlibat yang untuk menghasilkan makanan tu adalah kos-kos pembelian barangan mentah, ataupun salah satu kos lagi yang terlibat adalah melibatkan wage, upah, gaji kepada pekerja awak. Kalaulah awak tidak melibatkan pembayaran gaji kepada pekerja awak, means that awak tak ada pekerja. So bila awak tak ada pekerja, ia tak akan dapat membantu untuk awak punya pengeluaran. So that's why it is called as the explicit cost. And then for the implicit cost adalah kos-kos yang tidak terlibat secara langsung. Selalunya benda ni tidak diambil kira dalam pengiraan if you are the accountant, because ianya adalah kos-kos yang tidaklah memberi bukan tidak memberi impak, dia adalah kos-kos yang tidaklah memberi impak lah secara langsung kepada pengeluaran awak. Sebagai contoh saya kata input cost that do not require an outlay of money by the firms. So selalunya untuk implicit cost ianya tidak akan diambil kira di dalam pengiraan profit of the accountant. Okay.
total revenue adalah jumlah, secara mudah nak bagi awak faham, total revenue adalah jumlah ataupun amount yang awak akan terima selepas melakukan penjualan. Okay, sebab tu definisi kat dia kat sini, amount a firm receive for the sale of its output. Jadi rumus untuk mendapatkan total revenue adalah P didarabkan dengan Q. P adalah harga jualan seunit barangan awak dan Q adalah total kuantiti yang awak jual kepada pengguna. Kita ambil contoh untuk penjualan pen. Contohnya sebatang pen awak jual dengan harga RM1.50, dan pengeluaran pen awak adalah sebanyak RM1,000. Jadi di sini awak punya total revenue adalah RM1.50 didarabkan dengan 1000 unit, 1000 batang pen. Jadi bersamaan dengan 1500 total revenue awak. Tapi untuk total cost adalah di mana melibatkan keseluruhan kos-kos yang terlibat untuk menghasilkan awak punya produk. Okey. Jadi di sini dia melibatkan penambahan of total fixed cost dan juga total variable cost. Kenapa total? Total adalah keseluruhan. Contohnya kalau awak ada lepas awak senaraikan, awak akan nampak mungkinlah awak akan ada 3 jenis cost, fixed cost, okey, yang terlibat. Contohnya di sini pembayaran rental untuk office awak, pembayaran rental untuk kilang awak dan juga gaji kepada pekerja awak. So semua ini adalah fixed cost. Jadi awak kena tambah semua barulah diambil sebagai total fixed cost. And then kalau ada satu-satu sajalah and then dari segi variable cost adalah kos-kos yang berubah. Contoh variable cost adalah untuk pembayaran upah. So, pembayaran upah kita ambil sebagai variable cost. Beza pembayaran upah dengan pembayaran gaji. Gaji adalah amount yang awak akan terima setiap bulan dan selalunya gaji adalah amount yang tidak berubah. Tapi untuk upah, ianya adalah amount yang berubah. Contohnya awak nak bekerja, tapi awak nak bekerja mungkin untuk tempoh seminggu sahaja. Okey, bila awak nak bekerja untuk tempoh seminggu dan awak minta kerja, mungkin majikan tu dia akan bayar dekat awak upah. So ada dua kaedah untuk pembayaran upah. Kaedah pertama adalah pembayaran mengikut jam. Contohnya mungkin majikan tu akan bayarkan kepada awak untuk 1 jam bekerja RM20. Tapi kalau awak bekerja selama 5 jam, RM20 darab dengan 5 jam lah. So awak akan dapat 100 sehari. Mungkin hari kedua awak akan bekerja cuma 3 jam sahaja. Jadi 3 jam didarabkan dengan RM20, awak akan dapat RM60. Sebab itulah upah adalah benda yang berubah. Dan salah satu kaedah lagi untuk membayar upah adalah dari segi bilangan kuantiti yang awak keluarkan. Ni contohnya awak nak menyiapkan satu bungkusan, okey. Sekiranya awak siapkan satu bungkusan, majikan akan bayarkan kepada awak sebanyak mungkin RM5 per bungkusan. So sehari awak boleh hasilkan mungkin 20 bungkusan. So 20 bungkusan darabkan dengan RM5, awak akan dapat RM100. So ini adalah variable cost. Dan total cost mesti melibatkan penambahan kedua-dua jenis cost. And then in term of the profit adalah you punya pengiraan keuntungan di akhir sekali. Selepas awak tahu apa awak punya total revenue, jumlah total revenue awak, dan awak tahu berapa total cost awak akan kira awak punya profit. So rumus untuk mengira profit adalah total revenue ditolak dengan total cost. So bagi konsep total bagi segi konsep profit, mana-mana firms pun kita akan menganggap adalah untuk memaksimum semaksimum yang mungkin dari segi profit awak dan meminimumkan cost. So bila awak mendapat profit yang maksimum, so ini bermaksud pendapatan awak melebihi daripada awak punya total cost. Jadi bagi aspek profit kita ada 3 jenis. Satu adalah profit lah, memang you untung. Tapi bila you untung melibatkan total revenue melebihi daripada total cost. Maksudnya jualan awak, hasil jualan awak yang you terima mestilah lebih daripada hasil kos-kos yang terlibat. Yang kedua adalah melibatkan break-even. Break-even adalah di mana total revenue awak sama dengan total cost. So saya akan tunjuk dalam next slide.
Dan juga yang ketiga adalah dari segi losses lah. Losses ni adalah dari segi bila revenue awak kurang daripada awak punya cost. Jadi awak akan dapat losses di situ. Okey. Ini dari segi profit. Ini contoh yang saya cakap dengan awak lah. Okey, contohnya di sini kita ambil total revenue adalah 1,500. Okay. And then untuk pengiraan you punya total cost, okay, total cost awak di sini saya ambil contoh untuk hasilkan sebatang pen dengan harga kos yang menghasilkan sebatang pen adalah RM1. Jadi RM1 didarabkan dengan 1,000 unit bersamaan dengan RM1,000. Untuk case ini yang pertama, yang ini, okey, contohnya di sini 1,500 revenue ditolakkan dengan 1,000 awak punya kos. Saya tak ambil kira kos-kos fixed cost. Saya cuma ambil kos pengeluaran sahaja. So, bila you tolak, you akan dapat 500. 500 bermaksud awak still akan dapat profit sebanyak 500. Di mana awak punya revenue lagi tinggi berbanding dengan kos awak. Jadi 500 keuntungan awak. Tapi untuk second case di sini, saya ambil contoh yang sama juga, 1,500 untuk revenue. Tapi total cost di sini kita akan ambil jadi 1,500. Kenapa 1,500? Contohnya berlakunya contohnya 1,500 lah saya ambil. So bila you punya 1,500 total revenue dan 1,500 adalah awak punya cost, bila you tolak awak akan dapat kosong. Kosong adalah you tak dapat profit dan you tak dapat rugi. So ini yang dipanggil sebagai break even. Dan another case adalah bila awak punya total cost awak adalah 2,000. Bila total cost awak 2,000 dan revenue awak cuma 1,500, selepas awak tolak, awak akan dapat losses di sini sebanyak 500. Jadi ini adalah tiga jenis profit, tiga jenis profit lah setelah you menolak antara revenue dan juga total cost. Sama ada you untung, you rugi ataupun awak adalah break even. Okay, next is in term of the economic profit and accounting profit. So economic profit dengan accounting profit adalah dua benda yang berbeza. Okay, kalau awak tengok kepada definisi di sini, accounting profit bersamaan dengan total revenue minus total explicit cost. Recall balik apa yang saya takrifkan sebagai explicit cost. And then the economic profit adalah total revenue minus total cost, di mana kos-kos yang terlibat adalah kedua-dua kos, iaitu implicit dan juga explicit cost. Jadi kalau kita tengok balik di sini, bila melibatkan kos implicit dan kos explicit, automatically lah, okay, by right, accounting profit adalah lagi bigger, lagi tinggi berbanding dengan economic profit. Why? Because for the accounting profit, yang diambil kira di dalam mengenal pasti profit dia cumalah cost explicit sahaja. Okay, sebab tu kita boleh sum upkan di sini, the economic profit is much more lesser compared than the accounting profit. So next kita akan tengok dari segi contoh. So this is the figure 1, the economist versus the accountants. So kalau awak tengok dekat sini lah ya, so ini selepas dia ambil kira how an economist views a firm and how an accountant view a firm. So kalau awak tengok kat sini lah, awak dah nampak dah beza the economic profit and then the accounting profit. So the revenue is based on the revenue is based on the economic profit, implicit cost and explicit cost. So selepas mengambil kira semua benda ni, awak cuma akan mendapat ini sahaja jumlah untuk economic profit, kerana ianya melibatkan implicit dan juga explicit cost. Tapi untuk accounting punya profit lagi much more higher lah di sini, sebabnya awak tak ambil kira nilaian implicit di sini, cuma mengambil kira explicit cost sahaja. Yes, as economists, we do assume that semua cost adalah cost yang sebenar dan ianya perlu diambil kira. So next, ini adalah contoh. Contohnya di sini, suppose Pak Man is the owner of a farm that produce a paddy. At the end of the year, he wants to calculate his profit.
So below are the two ways of calculating his profit from the accounting view dan economist view. So ini adalah in term of the accounting profit, accounting punya view. So kita andaikan di sini the total revenue adalah sebanyak 100,000. And then beberapa kos yang terlibat. Satu, cost of seed and fertilizer, kos untuk baja dan juga kos untuk racun, dan juga untuk dia punya biji benih. And then wages and salaries, okay, adalah sebanyak 10,000, gaji dan upah dia. And then interest on loan yang perlu dibayar 10,000 dan utilities 15,000. So total up untuk explicit cost dia adalah sebanyak 55,000. So bila ditolak 100,000 tolak dengan 55,000, so the profit that Pak Mat akan terima based on the accounting punya view adalah 45,000. Tapi dari segi economic profit pula, okay, sama sahaja, total revenue adalah 100,000 dan kos-kos yang terlibat adalah 55,000 bagi explicit cost. Tapi di sini untuk case economic profit, kita akan ambil kira jumlah untuk total implicit cost. Satu, Pak Mat program wages. So sebagai contohnya, mungkin sebelum Pak Mat jadi petani, okay, so Pak Mat jadi petani, mungkin dia bekerja. Jadi gaji yang dia terima adalah sebanyak 15,000 untuk setahun. Tapi selepas Pak Mat decide untuk menjadi petani, dia terpaksa melepaskan gaji dia sebanyak 15,000 setahun. Okay. And then second contoh dia kata kat sini, Pak Mat forgone rent. Mungkin sebelum ni Pak Mat bekerja, dia menerima gaji, jadi dia bukannya petani, so dia ada sawah. So sawah tu dia jadikan sebagai sewaan kepada orang lain. Jadi sewaan untuk sawah dia, okay, rent yang dia akan terima adalah 10,000 setahun. Tapi memandangkan Pak Mat membuat keputusan untuk berhenti dan menjadi petani, dia akan menolak semua rent yang perlu dibayar. Kenapa? Sebab dia sendiri yang akan mengguna pakai sawah tersebut. And then wages for Pak Mat San, mungkin Pak Mat San ni membantu Pak Mat tapi tidak dibayar. Tapi secara kasarnya sepatutnya upah yang dia perlu terima adalah sebanyak, gaji yang dia perlu terima adalah sebanyak 5,000. Jadi total implicit cost adalah 30,000, membawa kepada total cost keseluruhan sebanyak 85,000. Selepas ditolak 100,000 tolak dengan 85,000, 15,000 sahaja untuk ekonomik punya profit. Sebab tu dikatakan from A and B we can conclude that the accounting profit is greater than the economic profit.